Korang tahu tak apa maksud salib berdarah ataupun salib terbakar? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salamlah ke bersejarah. Apa khabar semua yang tengah tengok video aku sekarang ni? Aku harap korang dikurniakan kesihatan yang baik. Baru-baru ni aku layan band Voice of Beciprot ataupun Beciprot. Aku pun tak tahulah macam mana sebutan dia sebab perkataan ni daripada bahasa Sunda. Diorang ni band daripada Jawa Barat Indonesia. So korang kena try layan lagu diorang ni. Bila aku explore band ni, aku tengok diorang ni influenced by band Rage Against the Machine dan diorang pun ada cover satu lagu RATM yang bertajuk Killing in the Name. Jadi aku pun layanlah lagu Killing in the Name versi original daripada RATM. Apa yang menarik perhatian aku ialah lirik dalam verse pertama lagu ni ada sebut burn cross, yang mana burn cross ni satu lambang yang bawa satu maksud je dekat dalam dunia ni. Lepas aku dengar lagu tu, terus terlintas dalam kepala otak aku ni untuk cerita satu sejarah yang menjadi tajuk kita hari ini, iaitu sejarah Ku Klux Klan. Ku Klux Klan atau singkatan dia KKK adalah sebuah organisasi yang bawa ideologi ketuanan orang kulit putih. Asal-usul nama Ku Klux Klan ni daripada perkataan Greek iaitu Kiklos. Dari segi bahasa, Kiklos bermaksud bulatan. Kalau dari segi falsafah pula bermaksud kitaran kerajaan dalam masyarakat. Jadi hasil gabungan perkataan Kiklos dengan perkataan Klan, maka terhasillah nama Ku Klux Klan. Sebelum wujudnya KKK, ada organisasi lain yang dah guna perkataan Kiklos sebagai nama, iaitu Ku Klux Adelphon yang ditubuhkan di University of North Carolina pada tahun 1812. Organisasi ni juga dikenali dengan nama Kappa Alpha, Circle of Brothers dan The Alpha Brothers. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal organisasi ni, kita nak cerita pasal Ku Klux Klan. Klan ni target orang Afrika, Amerika, Yahudi, Latin, Asia, imigran, Katolik, Muslim dengan etis. Sejak bila dan kenapa Ku Klux Klan ni diwujudkan? Segalanya berpunca selepas Abraham Lincoln menjadi Presiden United States yang ke-16. Bila dia naik jadi Presiden, dia buat satu undang-undang yang mengharamkan aktiviti perhambaan dan undang-undang tu telah dikuatkuasakan secara meluas sampai ke Amerika Barat. Untuk pengetahuan korang, kebanyakan negeri dekat Amerika Selatan di bawah kategori slave state, di mana aktiviti perhambaan dibenarkan dalam undang-undang negeri. Jadi bila kerajaan persekutuan buat undang-undang haramkan perhambaan, semua bisnesmen jual hamba ni marahlah sebab kacau periuk nasi diorang. Semua negeri yang tak setuju dengan undang-undang ni bergabung dan bentuk satu republik yang bernama Confederate States of America atau CSA untuk menentang kerajaan persekutuan iaitu kerajaan Union dekat Amerika Utara. Maka terjadilah perang saudara dekat Amerika pada tahun 1861 sampai tahun 1865. Lepas CSA kalah dalam perang saudara, 6 orang pemimpin tentera CSA iaitu Frank McCourt, Richard Reed, John Lester, John Kennedy, J. Calvin Jones dengan James Crow menubuhkan Ku Klux Klan pada 24 Disember 1865. Selain daripada KKK, ada beberapa organisasi lain yang wujud seperti Southern Cross, White Brotherhood dan The Knights of the White Camellia. Pada peringkat permulaan, ahli KKK akan pakai topeng dan jubah ataupun pakaian warna gelap sebab diorang akan beroperasi pada waktu tertentu di waktu malam. Diorang gunakan keganasan seperti membunuh dan bakar rumah orang kulit hitam atau sesiapa yang bersekutu dengan orang kulit hitam. Ada satu peristiwa di mana KKK telah menembak mati seorang lelaki kulit hitam dan diorang gantung mayat tu dekat atas pokok. Badan mayat tu diorang jadikan sasaran untuk latihan diorang menembak. Kau bayangkan gila ganas diorang ni. Bila KKK makin berkembang, pada tahun 1867, diorang buat satu mesyuarat dekat Nashville, Tennessee untuk bentuk carta organisasi kebangsaan sebab kebanyakan ahli diorang ni bekas askar. Jadi diorang dah biasa dengan sistem hierarki ketenteraan. Josh Gordon telah siapkan satu preskrip atau rukun tentang sokongan terhadap ketuanan orang kulit putih. Setiap ahli diwajibkan untuk angkat sumpah yang diorang akan berpihak dengan kerajaan kulit putih dan berjuang untuk dapatkan balik hak milik orang kulit putih dekat Amerika Selatan. Dalam mesyuarat ni, Nathan Bedford Forrest telah dilantik menjadi First Grand Wizard, gelaran untuk pemimpin tertinggi Ku Klux Klan. Tapi unit KKK peringkat tempatan tak tahu pun pasal rukun KKK dan pelantikan Forrest sebagai pemimpin. Jadi, diorang beroperasi ikut suka hati diorang tanpa ada arahan daripada pemimpin besar diorang. Ku Klux Klan generasi pertama ni tak simpan rekod keahlian. Jadi, jumlah sebenar ahli diorang tak ada siapa yang tahu. Tapi berdasarkan kenyataan daripada Forrest, ahli diorang masa tu dah mencapai 550,000 orang. Ku Klux
Klux Klan ni cuba nak kawal perubahan kelas sosial yang berlaku ketika itu, di mana orang kulit hitam telah diberikan status dan hak sebagai warga negara. Tambah pula ada beberapa orang kulit hitam yang menang pilihan raya Amerika Selatan dan pilihan raya Kongres Amerika. Diorang start bunuh ketua masyarakat, ketua kumpulan dan pemimpin gereja orang kulit hitam, sebab orang-orang macam ni lah yang bawa peranan besar dalam kebangkitan orang kulit hitam. Kes yang popular pada masa tu ialah pembunuhan James M. Hinds, ahli Kongres Arkansas, sekali dengan 3 orang ahli perundangan Carolina Selatan dan beberapa pekerja awam kerajaan. Selain tu, sekolah, gereja, dewan orang ramai untuk orang kulit hitam pun telah dibakar sampai hangus. Masa pilihan raya presiden pada November 1868, KKK telah menyerang orang kulit hitam yang pergi mengundi dan menyebabkan 2,000 orang mati dan cedera. Dekat Louisiana, 200 orang kulit hitam telah diserang sampai mati. Yang mana cedera tu diorang lari masuk dalam hutan, tapi ahli KKK kejar diorang sampai dapat. Kemudian polis jumpa 25 mayat dah kena timbus secara bertindih dekat dalam hutan. Dekat Tennessee, 500 orang ahli KKK pecah masuk penjara dan bunuh 13 orang banduan kulit hitam. Dekat Florida pula, lebih 150 orang kulit hitam telah dilaporkan mati dibunuh. Disebabkan keganasan diorang yang makin melampau-lampau, bekas tentera Union dan Kesatuan Orang Kulit Hitam membentuk satu kumpulan anti-KKK untuk menentang aktiviti keganasan diorang dan kawal kawasan kejiranan setempat. Masa ni juga, kerajaan persekutuan start nak jatuhkan Ku Klux Klan, tapi dihalang oleh beberapa ahli politik Parti Demokrat. Diorang mempertikaikan kewujudan Ku Klux Klan dan diorang anggap benda ni sekadar propaganda aja daripada kerajaan persekutuan. Pada Januari 1871, Senator Pennsylvania John Scott tubuhkan satu jawatan kuasa yang ditugaskan untuk ambil keterangan daripada 52 orang saksi berkenaan keganasan Ku Klux Klan. Pada bulan Februari 1871 pula, Benjamin Franklin buat satu kertas cadangan Akta Hak Sivil 1871 atau lebih dikenali sebagai Akta Ku Klux Klan. Presiden Ulysses S. Grant terus luluskan Akta Ku Klux Klan lepas berlakunya rusuhan dan pembunuhan beramai-ramai dekat Mahkamah Meridian, Mississippi. Kerajaan persekutuan isytiharkan yang Ku Klux Klan ni sebagai organisasi pengganas dan diharamkan dalam negara. Walaupun dah diharamkan, diorang tak nak bubar secara sukarela. Jadi Presiden Grant hantar tentera pergi tangkap ahli Ku Klux Klan untuk didakwa di Mahkamah Persekutuan. Yang mana didapati bersalah boleh dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan sampai 5 tahun dengan denda. Disebabkan ramai ahli dah kena hukum, ahli yang lain larikan diri ke wilayah di luar kuasa kerajaan persekutuan. Lepas tu, Ku Klux Klan generasi pertama berakhir dan berpecah pada tahun 1872. Kemudian pada tahun 1915, ada satu filem ditayangkan di Amerika yang bertajuk The Birth of a Nation, arahan David Griffith, di mana filem ini mengagungkan perjuangan Ku Klux Klan generasi pertama. Filem ni diadaptasi daripada buku The Klansman, A Historical Romance of the Ku Klux Klan dengan buku The Leopard Spots. Dua-dua buku ni ditulis oleh Thomas Dixon Jr. Bermula daripada filem ni lah pakaian Ku Klux Klan diseragamkan menjadi warna putih dan menggunakan lambang salib terbakar sebagai lambang diorang. Sedangkan KKK generasi pertama tak guna pun lambang salib ni. Sebelum ditayangkan secara umum, satu tayangan perdana telah diadakan dekat White House, yang mana Presiden Amerika pada masa tu ialah Presiden Woodrow Wilson, kawan lama kepada Thomas Dixon Jr. Lepas tengok movie tu, Presiden Wilson bagi komen, tapi komen tu telah dimanipulasikan untuk digunakan sebagai marketing filem tu, dan filem tu jadi famous seluruh negara. Presiden Wilson rasa dipergunakan oleh Thomas Dixon, jadi dia buat kenyataan di mana dia tak bersetuju pun dengan jalan cerita dalam filem tersebut. Antara orang yang tengok movie tu ialah William Joseph Simmons. Lepas dia tengok movie tu, dia join 12 organisasi yang berbeza dengan tujuan nak rekrut ahli-ahli organisasi ni untuk join Ku Klux Klan yang kedua. Objektif diorang kali ni adalah untuk melindungi kesucian dan ketuanan kulit putih serta tanamkan falsafah rohani yang tinggi supaya ahli-ahli diorang ni setia dan mengabdikan diri untuk Ku Klux Klan. Ku Klux Klan kedua ni ditubuhkan sebagai tindak balas berkenaan isu kemerosotan akhlak yang semakin berleluasa, macam kes penceraian rumah tangga, seks bebas, penentangan perintah larangan, kumpulan jenayah yang makin banyak dan perkembangan kuasa oleh orang Katolik dan Yahudi dekat Amerika. Disebabkan tujuan diorang ni nampak macam ada moral, benda ni tarik perhatian ramai orang untuk join KKK. Bila dah dapat sambutan yang tinggi, Ku Klux Klan anjurkan kempen pendaftaran di pelbagai tempat. Ahli baru akan dikenakan yuran pendaftaran dan diorang akan dapat kostum iaitu jubah dengan topi putih. Kempen ni telah berjaya mendaftarkan ratusan ahli yang baru. Separuh daripada duit pendaftaran tu akan diserahkan kepada pegawai kerajaan negeri atau persekutuan dan selebihnya akan disimpan oleh pentadbiran organisasi. Diorang buat macam tu sebagai tanda diorang ni sebuah organisasi rasmi dan dibenarkan oleh kerajaan. Bila ahli dah ramai, diorang ni selalu anjurkan perhimpunan ahli yang mana diorang akan buat upacara bakar salib
salib dan penyampaian Bible kepada pendakwah Protestan tempatan. Perhimpunan diorang ni jadi makin rancak bila ada menteri Protestan yang terlibat sekali. Walaupun Ku Klux Klan ni di kalangan orang Protestan, tapi gereja Protestan tak setuju dengan diorang ni. Majalah, surat khabar Protestan, even ahli gereja Protestan yang berpengaruh pun semua kutuk dan menentang aktiviti diorang ni. Pada tahun 1920, kepimpinan Ku Klux Klan diserahkan kepada Elizabeth Taylor dengan Edward Young Clark. Dua orang ni tekankan lagi semangat anti-Katolik, anti-Yahudi, anti-Islam, anti-atheist, anti-imigran dan anti-komunis. Diorang ni ada satu kepercayaan yang mana orang bukan kulit putih ni berasal daripada keturunan ulau dekat Garden of Eden, tempat suci mengikut kepercayaan diorang. Generasi kedua ni tak adalah ganas now, tapi orang nampak diorang ni sebagai organisasi yang kekalkan persaudaraan, memperjuangkan ketuanan kulit putih dan ada semangat patriotik yang tinggi. Aktiviti keganasan diorang bermula dekat Dallas, di mana diorang kidnap Alex Johnson, lelaki kulit hitam yang dituduh mengadakan hubungan seks dengan perempuan kulit putih. Alex ni telah dihukum dengan dahi dia kena chop KKK dengan besi panas dan kena pukul sampai nyawa-nyawa ikan. Mengikut laporan, pada tahun 1922, 68 orang dah kena hukum dengan KKK. Kebanyakannya ialah lelaki kulit putih, di mana diorang buat kesalahan seks bebas, pukul isteri, tak bayar nafkah isteri dan anak dan kuat berjudi. Masa Perintah Larangan berkuat kuasa, penghasilan, import atau penjualan minuman keras diharamkan dalam negara. Jadi 200 orang ahli Ku Klux Klan pergi bakau satu bar yang jual minuman keras secara haram dekat Arkansas. Kalau dekat Malaysia kita ada wanita UMNO contohnya, diorang pun ada wanita Ku Klux Klan. Diorang ni rancak buat perarakan dan ceramah tentang kesan buruk alkohol terhadap wanita, kanak-kanak dan keluarga. Diorang boikot perniagaan orang Katolik dan orang Yahudi dengan cara tak beli barang keperluan daripada orang-orang macam ni. Lepas tu diorang hasut pihak sekolah supaya tak ambil atau buang orang Katolik daripada jadi cikgu dekat sekolah. Pada tahun 1924, keahlian Ku Klux Klan naik mendadak sampai 4 juta orang. Pada tahun 1925, KKK dah ada pejabat peringkat kebangsaan dan diorang cuba nak masuk bidang politik. Diorang ni makin stabil sebab ramai ahli dan pemimpin diorang di kalangan rakyat kelas atasan dan golongan elit. Ada satu peristiwa di mana ahli Ku Klux Klan menang pilihan raya dekat Anaheim. Hari pertama masuk ofis, dia buang semua pekerja Katolik dan dia gantikan dengan pekerja Protestan. Aku rasa orang politik dekat semua tempat sama lah. Dia bagi kroni-kroni dia je. Bila diorang dah rasa makin berkuasa, diorang makin mengganas, di mana diorang pukul sampai mati sepasang kekasih kulit putih dan seorang tukang gunting rambut kulit hitam atas kesalahan minum minuman keras. Lepas tu 20 orang lagi mangsa telah dilaporkan dipukul sampai mati. Yang peliknya, bila polis nak buat siasatan, file rekod ahli Ku Klux Klan dekat ibu pejabat polis dah hilang. Bila diorang ni makin melampau, pelbagai organisasi dan pemimpin, termasuklah pemimpin gereja Protestan, start untuk menentang Ku Klux Klan secara besar-besaran. Diorang buat kempen kesedaran untuk orang ramai tentang bahayanya Ku Klux Klan dan cuba yakinkan Kongres berkenaan salah guna kuasa yang berlaku dalam organisasi KKK. Kejatuhan Ku Klux Klan generasi kedua bermula bila DC Stephenson, Grand Dragon of Ku Klux Klan, telah didakwa atas kes rogol dan pembunuhan Mitch Oberholzer. Start daripada kes ni, walaupun pengaruh diorang masih kuat, tapi jumlah keahlian diorang makin menurun. Pada tahun 1939, disebabkan tekanan Great Depression, kejatuhan ekonomi dekat Amerika, tambah pula dengan Perang Dunia Kedua, Imperial Wizard Hiram Wesley Evans serahkan kuasa pimpinan kepada James A. Colescott dengan Samuel Green. Sayangnya dua-dua pemimpin baru ni tak mampu nak jaga dengan baik atas faktor ekonomi dan keadaan pada masa tu. Seorang penulis buku bernama Stetson Kennedy telah menyamar dan masuk dalam Ku Klux Klan. Dia kumpulkan segala maklumat dan serahkan pada media serta pihak berkuasa. Ada satu masa ni dikantoi kod rahsia KKK dalam satu rancangan radio yang menyebabkan ramai ahli Ku Klux Klan keluar. Akhirnya pada tahun 1944, IRS atau dekat Malaysia kita panggil LHDN kenakan cukai yang tinggi dekat Ku Klux Klan. Diorang tak boleh nak bayar. So James A. Colescott terpaksa bubarkan KKK. 2 tahun lepas tu, pada tahun 1946, Samuel Green, bekas pemimpin tertinggi generasi kedua, tubuhkan balik Ku Klux Klan generasi ketiga dalam satu majlis dekat Stone Mountain dan beroperasi di Georgia. Seterusnya, kepimpinan Ku Klux Klan telah digantikan dengan Samuel Roper pada tahun 1949 dan Eldon Edwards pada tahun 1950. Edward cuba nak satukan puak-puak kecil Ku Klux Klan dekat seluruh negara menjadi satu kumpulan. Tapi sayangnya usaha ni tak dapat bertahan lama disebabkan persaingan kuat daripada organisasi lain. Disebabkan kemerosotan di peringkat kebangsaan, muncul pula kumpulan kecil yang baru yang menggunakan nama KKK. Diorang ni tak ada background daripada generasi kedua pun. Diorang just nak jalankan perjuangan diorang sendiri. Sepanjang tahun 1950-an, banyak gila kes letupan yang berlaku dekat kawasan kejiranan kulit hitam di Birmingham, Alabama, sampai orang gelar kawasan
kawasan tu sebagai Birmingham. KKK dekat Birmingham dikatakan bersekutu dengan polis tempatan, menyebabkan diorang boleh beroperasi dengan bebas. Ada satu masa ni polis bagi kebenaran dekat diorang untuk serang wakil Freedom Riders, organisasi hak asasi manusia, selama 15 minit sebelum polis datang untuk hentikan serangan. Disebabkan pihak berkuasa tempatan tak dapat nak jaga aktivis ni, kerajaan persekutuan pun mula campur tangan. Bila kerajaan persekutuan dah campur tangan, diorang buat kerjasama pula dengan Gubernur negeri. Dekat Atlanta, 40 rumah keluarga kulit hitam kena bom dalam tahun 1951 dan 1952. Kalau aku nak sebutkan semua kes memang panjang, jadi aku akan ceritakan kes-kes yang popular sepanjang 1950-an dan 1960-an. Yang pertama, rumah aktivis NAACP, iaitu Harry dan isteri dia, Harriet Moore, telah dibom pada malam Christmas tahun 1951. Yang kedua, pada tahun 1957, Willie Edwards Jr. telah diserang dan dipaksa terjun daripada jambatan Sungai Alabama. Diorang cakap kau kena terjun, kalau kau hidup kita orang lepaskan. Masalahnya jambatan tu tinggi nak dekat 3 tingkat. Kalau terjun memang matilah cerita dia. Seterusnya, pada September 1963, sebuah gereja baptis kena bom yang menyebabkan 4 wanita kulit hitam mati dan 22 orang cedera. Kemudian Henry Hezekiah dan Charles Eddie Moore, remaja kulit hitam, telah dibunuh oleh ahli Klan yang merupakan seorang polis berpangkat timbalan syarif. Akhir sekali, pembunuhan Viola Liuzzo, ibu kepada 5 anak yang telah ditembak dalam kereta masa on the way balik lepas hantar kawan-kawan aktivis dia dekat lapangan terbang Montgomery. Keganasan melampau Ku Klux Klan ni telah menyebabkan penentangan besar-besaran oleh orang Afrika Amerika dan orang kulit putih yang bersekutu dengan diorang. Diorang pun start minta bantuan daripada kerajaan persekutuan. Walaupun FBI ada perisik dalam KKK, tapi diorang macam tak fokus sangat nak jatuhkan Ku Klux Klan ni. Diorang ni lagi risaukan pengaruh komunis dalam kalangan aktivis dan organisasi hak asasi manusia dekat Amerika. Keganasan Ku Klux Klan menjadi hangat bila Kongres jalankan siasatan terhadap ahli-ahli diorang pada awal tahun 1964 di atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy dekat Dallas pada 22 November 1963. Nampak tak? Sama lagi. Bila orang atasan dah kena, barulah diorang nak buat kerja. Bila orang biasa kena, diorang buat tak nampak je. Daripada kes tadi tu, kerajaan persekutuan pun kuat kuasakan semula Akta Ku Klux Klan. Lepas undang-undang Jim Crow ditamatkan dan undang-undang yang melarang pengasingan kaum dikuat-kuasakan, tambah lagi dengan penguatkuasaan perlindungan untuk semua kaum dijalankan, diorang jadi makin ganas. Diorang letupkan 10 buah bas sekolah dekat Michigan pada tahun 1971. Pada 3 November 1979, 5 ahli American Nazi Party telah dibunuh beramai-ramai dekat Greensboro, North Carolina. Disebabkan kes ni, Communist Workers Party buat satu perarakan, tapi diorang kena serang dengan sekumpulan ahli Ku Klux Klan yang tembak diorang daripada dalam kereta. Seorang wartawan surat khabar yang bernama Jerry Thompson menyamar dan masuk dalam KKK untuk dapatkan maklumat. Lepas dia dah dapat maklumat, dia pun bagi maklumat tu dekat media dan pihak berkuasa, yang menyebabkan ramai pemimpin KKK kena tangkap. Disebabkan penangkapan pemimpin diorang, setiap kumpulan tuduh antara satu sama lain sebab jadi polis. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, pelbagai siri pendakwaan mahkamah terhadap ahli Ku Klux Klan telah dijalankan. Berdasarkan laporan pada tahun 1999, ahli diorang tinggal beberapa ribu orang sahaja dan makin menurun. Punca kejatuhan diorang disebabkan sejarah keganasan diorang, persaingan dengan organisasi lain, dan diorang tak pandai nak gunakan internet untuk marketing. Jadi generasi muda yang baru tak berminat nak join Ku Klux Klan. Pada tahun 2006, ada satu gerakan yang cuba nak bangunkan balik Ku Klux Klan, di mana diorang jalankan kempen untuk menentang pendatang asing tanpa izin, jenayah bandar dan LGBT. Ku Klux Klan versi moden ni dah bersekutu dengan kumpulan neo-Nazi sebab ideologi diorang hampir sama. Ada ahli yang menggunakan image white power skinhead dan diorang makin berani keluar dekat tempat awam secara terbuka. Bila Donald Trump jadi presiden pada tahun 2017, David Duke, bekas pemimpin tertinggi Ku Klux Klan, tulis dekat Twitter, "Inilah masanya untuk kita dapatkan semula Amerika." Pelbagai siri keganasan yang berlaku macam kes tembakan dekat sekolah dan shopping mall dikatakan berpunca daripada pengaruh ideologi Ku Klux Klan. Ku Klux Klan masih wujud sampai sekarang dalam skala kecil macam kumpulan Bayou Knights, Imperial Clans of America, Knights of the White Camellia, Knights of Ku Klux Klan, Loyal White Knights dan White Knights of Ku Klux Klan. Kumpulan KKK moden ni masih ada tujuan dan ideologi yang sama, iaitu menentang orang kulit hitam, pendatang macam orang Asia, orang Latin dan golongan minoriti. Diorang anggap orang bukan kulit putih ni jadi punca Amerika tak mampu jadi hebat macam abad ke-19.
Jadi lepas ni kalau korang nampak lambang salib berdarah, segitiga KKK, salib terbakau dan pointy hats, itulah lambang dan kostum Ku Klux Klan. Begitulah sejarah satu organisasi yang pernah mengganas bukan sekali tapi 3 kali, iaitu Ku Klux Klan. Kalau korang ada pendapat atau ada info yang nak tambah, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa ataupun aku ada tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang bagus dalam video ni. Terima kasih sebab sudi nak luangkan masa untuk dengar cerita aku hari ni. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.